melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Yang berusaha Puan Syariza binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sekolah Jenis Khas. Yang dihormati Encik Megat Ahmad Faisal bin Megat Ahmad Zulkifli, Ketua Penolong Pengarah Unit Sekolah Jenis Khas. Yang dihormati para penolong pengarah dan pembantu takbir Unit Sekolah Jenis Khas. Hadirin dan hadirat sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis kita pada pagi ini. Yang mana majlis ini adalah berkaitan dengan PLC iaitu Professional Learning Community. PLC kita pada kali ini akan dijalankan dengan dua sesi, iaitu sesi pertama akan disampaikan oleh Encik Megat Ahmad Faisal bin Megat Ahmad Zulkifli dengan tajuknya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Dan yang sesi kedua disampaikan oleh Encik Syahir Rizwan bin Musa dengan tajuk Ishikawa Diagram dan Pareto Principle. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, tetak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini menjemput Encik Saiful Kahar bin Ahmad untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator, Puan Azlina binti Ishak. Yang berusaha Puan Syariza, yang dihormati Cik Megat, terusnya rakan-rakan penolong pengarah dan AKP, Pembantu Takbir Puan Farwiza. InsyaAllah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau pengguna kenikmatan dan kesejahteraan. Sejujurnya kami amat bersyukur dan menghargai kesempurnaan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami untuk berada bersama dalam program PLC pada hari ini yang penuh keberkatan. Sesungguhnya kami amat mengharapkan agar objektif yang ingin kami capai dalam program ini termakbul hendaknya melalui kudrat dan iradat-Mu serta kuasa ungkapan kun fayakunmu. Maka perkenankanlah segala hajat kami. Justru iringilah segala tindakan kami dengan kesejahteraan, kedamaian, keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang menyatukan hati. Kami warga USJK ingin memohon dari-Mu, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan melalui penghayatan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengurus dan mengemudi organisasi pendidikan negara kami yang tercinta agar kami mampu memikul tanggungjawab ini dengan cemerlang. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan, kesatuan hati umpama kesatuan hati pemuda Ashabul Kahfi sehingga kami mampu mengharungi susah senang, suka duka, pahit manis bersama dalam melaksanakan amanah dan tugas kami. Jadikanlah hati-hati kami mampu melebur segala kepentingan pribadi
demi mencapai semangat kekitaan yang tinggi, demi merealisasikan cita-cita yang murni. Kurniakanlah kami kesabaran dan ketabahan seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi yang telah diuji lebih jauh kesukarannya daripada ujian yang kami hadapi. Akhirnya janganlah engkau sia-siakan amalan hamba-hamba ini, ya Allah, yang telah mengorbankan kesenangan jiwa, kelapangan harta dan ruang masa dalam mendukung dan menjayakan hasrat murni kami ini. Jauhilah diri kami, keluarga kami, saudara mara kami, sahabat-sahabat kami dari wabak COVID-19 yang melanda dan menjadi pandemik dalam negara kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni na'udzubika min barasi wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Saiful Tahar bin Ahmad atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan limpahi berkat. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Encik Megat Ahmad Faisal bin Megat Ahmad Zulkifli untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan pengacara majlis kita pada pagi ini, Puan Azlina yang berusaha, Puan Syarizah binti Abdullah, dan yang disayangi rakan-rakan sekalian di unit sekolah jenis SAS. Okay, pagi ini saya akan memperkatakan tentang tajuk Plan, Do, Check and Act. Okay, tajuk ni kan dah lama sebenarnya masa saya berada di bawah unit kualiti dulu. Bukan saya berada di bawah unit kualiti, terlibat dengan kualiti. Plan, Do, Check and Act ni, PDCA ni banyak digunakan dalam memastikan standard kualiti dilaksanakan di sebuah syarikat atau organisasi, dan ia merupakan satu sistem yang berterusan dan prosesnya berulang. Lepas tu proses tu dilaksanakan jika terdapat sesuatu yang tidak mengikut apa yang dikehendaki, mungkin dia akan ulang balik. PDCA ini juga dikenali sebagai kitaran Deming, sempena nama seseorang individu iaitu W.E. Deming. Dan kalau untuk makluman saja, PDCA ini juga digunakan sekali biasanya hand in hand dengan pendekatan Kaizen, iaitu pendekatan Kaizen saya yakin semua faham kan. Pendekatan Kaizen juga mempunyai prinsip yang sama, iaitu continuous development, sentiasa berterusan, dan ia melibatkan semua level lah, berdasarkan 5 prinsip Kaizen ni. Tak apa, hari ni kita bercakap pasal Kaizen, kita bercakap pasal PDCA. Okay, seterusnya. Okay.
PDCA ni susah untuk saya dapatkan maklumat dalam bahasa Melayu, ya. Adalah, tetapi dia bila kita cari bahasa Melayu banyak dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Okey, so saya akan beri pengertian PDCA ni dan pengakhirannya saya tak mau bagi terlalu banyak contoh kat belakang, ya, slide-slide seterusnya, kerana pada dasarnya PDCA ni kalau kita nak cari dalam education, carilah Google, susah sikit sebab dalam education ni mereka letakkan di bawah quality. Biasanya di bawah standard quality, pegawai-pegawai yang megang standard quality mereka yang sebenar paling arif tentang PDCA ni sebab mereka akan pergi untuk membuat penilaian. Okay, so PDCA ni, Plan, Do, Check, Act ni, it is based on the scientific method, ya, yang merupakan pendekatan problem solving, iaitu tujuan sebuah syarikat organisasi melaksanakan PDCA ini untuk mencari pendekatan terbaik menyelesaikan isu masalah di syarikat dan organisasi masing-masing. Ia telah dipopularkan oleh Dr. W. Edward Deming. Sebab tu tadi ia juga dikenali sebagai Kitaran Deming. Ia dianggap sebagai bapa quality control moden. Okey, bila kita kata quality control, tentunya kita akan merujuk kepada standard quality. Sepatutnya PDCA ini pegawai-pegawai yang berada di unit sekarang bawah Tuan Haji Abdul Aziz Jalil, mereka sepatutnya very well versed lah dengan PDCA sebab mereka yang menjaga quality control. Seterusnya, okey, dia punya circle, ia dari English tapi saya terus cakap bahasa Melayu je. PDCA ni dia punya circle sebenarnya dia menyediakan satu pendekatan yang mudah, ya, dan memberi kesan dalam memastikan bagaimana perubahan itu dapat dilakukan juga untuk menyelesaikan isu-isu. Mudah dalam konteks, tidaklah mudah dari segi pelaksanaan, tetapi kalau kita tengok dalam prosesnya, kita nampak dia macam pemeringkatan, 4 pemeringkatan saja yang boleh dibuat, iaitu ia membolehkan bila kita buat PDCA ni, kita boleh seakan-akan how you say dalam bahasa Melayu itu, develop hypothesis, macam boleh mengandaikan satu hipotesis, mengandaikan, tapi boleh mengembangkan hipotesis, iaitu apa yang kita boleh, yang perlu dibuat untuk perubahan. Lepas tu kita boleh, ya, sebenar bahawa PDCA ni kita dapat menilai, test macam menilai keberkesanan. Lepas tu kita melihat balik dan apa yang kita capai tu nanti kita akan teruskan. Kalau tidak tercapai, kita perlu lihat dari awal balik. Okay, seterusnya. Cik Syahid Intik Faiz, thank you. Okay, sebenar 4 komponen utama PDCA ialah plan, do, check and act. Plan, planning lah, ya. Lepas tu kita buat, kita semak balik dan kita bertindak. Okay, yang ni saya tak mau terang secara khusus lah, ya. Kita tengok seterusnya, Faiz. Thank you. Faiz? Okey, terima kasih. Okey, ia macam saya sebut tadi, ia merupakan continuous improvement, iaitu penambahbaikan yang berterusan. Okey, nanti saya akan kecilkan skop, ya, sebab kalau kita tengok, kalau kita Google ke, cari info tentang PDCA, banyak mereka memberi rujukan kepada perniagaan-perniagaan, syarikat-syarikat, ya. Tak tahulah, tapi saya tak dapat jumpa lagi dia satu contoh yang menjurus secara khusus kepada pendidikan, ya. Tetapi of course prosesnya, saya kata macam saya sebut tadi, kalau di bawah standard quality, di bawah pendidikan, di PPD, di Jabatan Kementerian,
mereka memang ada ni, mereka perlu ada ni dan mereka tahu bagaimana untuk melaksanakannya. Jadi yang first ialah kita plan for changes to bring about improvement. Plan, kita mesti membuat perancangan. Dia lebih kurang kalau kita tengok dia punya konsep sama saja seperti 6P, ya. Perancangan, pelaksanaan, lepas tu pemantauan, penilaian, penambahbaikan dan pendokumentasian. Dia punya proses nampak sama tapi ini lebih singkat sikit prosesnya. So seterusnya lepas kita buat perancangan tu, do changes on a small scale. Kita perlu membuat perubahan tu pada skala yang kecil. Jangan buat kepada the whole unit, organisasi ke. Kita melihat aspek yang kecil dulu. Satu yang menarik tentang PDCA ni, prosesnya bermula, planningnya bermula pada aspek yang kecil. Kita mengambil perkara-perkara masalah yang kecil dulu. Dia jangan dibuat secara besar. Nanti kalau dah kecil lebih berjaya baru dikembangkan. Lepas tu kita akan check lah sama ada apa yang perubahan kita buat tu sama ada sesuai dalam konteks organisasi kita, dan kita juga perlu melihat balik lah proses-proses yang kita buat tu. Lepas tu dan akhir sekali act balik to get the greatest benefit. Maksudnya lepas kita dah melalui 3 proses ni, kita bertindak balas balik dengan perubahan yang kita buat tu. Sama ada ia boleh dikembangkan kepada skala yang lebih besar ataupun kita melihat balik proses tu apa yang kurang berkesan, kita kena mula balik from the planning. Okay, so seterusnya. Oh, dia lambat sikit ya, Faiz. Okay, yang ni kalau kita tengok bagaimana proses ni bertindak berlangsung, iaitu tentunya kita perlukan input. Input ialah maklumat-maklumat yang perlu ada dalam kita membuat planning. Kita mesti melihat kapasiti kita, manusia, peralatan yang ada, bahan, kaedah dan persekitaran. Semua elemen ini memainkan peranan dalam kita merancang proses PDCA ni. Selepas kita melihat, sebab tu macam kita buat PSO di jabatan, di PPD, sekolah mana-mana organisasi pun, sebenarnya ia perlu mengambil masa yang betul-betul agak panjang dan sangat berfokuslah, kerana kita perlu melihat banyak sudut sebelum kita menghasilkan satu planning yang baik. Perkara-perkara yang saya sebut tadi itu, ia perlu dilihat secara objektif supaya planning kita bersasar kepada apa yang kita ingin tambah baik atau perubahan yang kita ingin buat terhadap proses yang kita nak buat lah. Dia tak boleh kita membuat sesuatu planning tu tetapi dia tak tailor-made, tidak cater kepada apa isunya. Ini yang banyak berlaku saya rasa di organisasi, di sekolah dan sebagainya. Sebab tu dalam TS25 saya kaitkan dengan TS25, pintas tu merupakan antara perkara yang sebenarnya melibatkan PDCA, tetapi tidaklah dia nyatakan secara spesifik di situ, tetapi prosesnya. Pintas tu sekolah harus melihat, mengenal pasti banyak elemen, betul-betul fikir dan melihat kaitan antara elemen-elemen ni untuk mereka melaksanakan proses yang boleh memberi nilai tambah kepada isu atau perkara yang berada di sekolah. Okay, so inputnya, produk, outputnya akan keluar tentulah produk yang kita dapat lihat, perkhidmatan yang dia akan diberi. Nah, paling yang utama sekali ialah PDCA ni sebenarnya kalau ikutkan dia punya prinsipnya adalah prosesnya kita jalankan untuk kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kita. Maknanya biasanya PDCA ni dibuat untuk memenuhi keperluan pelanggan. Seterusnya outputnya maklumat yang lebih komprehensif kita akan terima, dan juga kita dapat menghasilkan kerja yang lebih mantap untuk
melihat apa yang sebenarnya berlaku dalam proses kerja di organisasi kita. Seterusnya, Encik Faiz. Okey. Ni model dia lah, keperluan dia macam saya sebut tadi, keperluan tu ada, keperluan utama ni untuk pelanggan ni. So dia akan kita buat pelanggan dah berakhir dengan pelanggan lah ya. Itu dia sebenarnya PDCA ni macam Kaizen. Kaizen kalau kita tengok macam saya sebut sebentar tadi, Kaizen ni memerlukan komitmen daripada segenap level dalam sebuah organisasi dan berterusan. Sama juga tanggungjawab pengurusan, lepas itu dia melibatkan pengurusan sumber, penghasilan, perkhidmatan dan juga akhir sekali kita akhirnya dia punya produk macam kita ketahui proses ni akhirnya kepada pelanggan. Kalau kita di unit sekolah jenasas, pelanggan kita ialah akhirnya kepada sekolah lah, kepada kalau macam kami lah yang menguruskan TS25, akhirnya kita ingin memastikan proses apa-apa yang kita buat ni akan memberi impak kepada warga sekolah di sekolah TS25. Dan satu yang menarik, proses ni kita tak boleh nak ubah banyak dari segi undang-undangnya kerana dia biasanya bila proses melibatkan kementerian ni peraturan sebagainya telah dibuat di atas di peringkat kementerian KPM ya. Jadi kita pelaksana kita hanya dapat melihat kita akan boleh membuat intervensi dalam proses tu ya, mana kita fikir lebih baik untuk kita punya organisasi yang lebih khusus lah. Okey. So tanggungjawab pengurusan tu, lepas tu mana yang tertinggi pengurusan sumber, mereka yang terlibat selangsung di bagi sumber, lepas tu penghasilan perkhidmatan yang perlu untuk produk tu lah, apa yang kita nak hasilkan, dan seterusnya akhir sekali pengukuran, analisis dan penambaikan macam NAMPI, sama saja ya. Seterusnya Faiz. Okey, yang ni saya tidaklah akan memberi secara satu-satu ya tentang contoh-contohnya, tapi ini yang kita lihat secara general konsep prinsip PDCA ni ya. Jadi kita boleh kaitkan dengan organisasi kita yang kecil ya. PDCA ni dibuat dilihat secara makro oleh bahagian pengurusan kualiti, tetapi bagi mereka yang melaksanakan PDCA perlu dilihat secara mikro dulu. Okey, so sumber manusia ni lah organisasi ni perlu pastikan anggota ya dalam unit di sekolah dan sebagainya, kita kena pastikan kemahiran seorang tu, maksudnya kekuatan yang ada pada personel di sesuatu organisasi ya, kepakaran, kebolehan, supaya kerja yang diberi kepada individu tersebut bersesuaian dengan latar belakang dan kekuatan yang ada dan tanggungjawab yang diberikan. Okey, sebab tu di setiap organisasi itu mereka perlu ada rekod pendidikan, latihan, kemahiran yang oleh setiap personal itu, supaya mereka dapat channelkan kepada tugasan yang lebih sesuai untuk mereka. Seterusnya, okey, kita berbalik kepada tadi kita tengok input ya. So benda ni kita tengok baliklah. Maksudnya kalau macam di sekolah mereka nak memikirkan tentang PSO, mereka perlu melihat persekitaran ya yang membolehkan proses tu berjalan lebih lancar. Kita kena tengoklah ya. So bila kita kata infrastruktur ni, dia melibatkan ruang kerja, perlu selesa, hardware, peralatan yang perlu ada, software, alat tulis, pengangkutan, komunikasi, peralatan dan lain-lain. Okey, komunikasi ni maksudnya hubungan yang bolehkan jalinan infrastruktur tu komunikasi lah ya. Komunikasi ni luas sebenarnya konsep dia. Nanti mungkin satu hari kita boleh fokus pada komunikasi saja. Okay, next. Okay, macam tadilah, pesan kerja tu
perlu sesuai selesa, termasuk ya ini penting di sebuah pengurusan manusia, bukan saja berkaitan dengan benda-benda mawujud, maksudnya peralatan dan sebagainya. Paling penting juga ialah motivasi dan pengiktirafan serta galakkan dalam sebuah organisasi itu penting untuk membolehkan kerja dilakukan dengan lebih lancar dan meningkatkan motivasi untuk melakukannya. Seterusnya, Faiz, thank you. Okay. Dalam planning tu juga perlu ingat, iaitu kita perlu memikirkan bagaimana proses kita menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan, ya. Langkah akhir daripada awal dan langkah akhir. Sebab tu bila kita buat rancangan strategik tu, kita akan dapat melihat di mana proses-proses atau program aktiviti yang dibuat akhirnya akan terus kepada pelanggan kita. Proses kerja yang kita buat ni sebenarnya ukurannya ialah kepuasan pelanggan kita. Ya, kita tidak boleh menilai apa yang kita buat berdasarkan proses PDCA ni. Menilai maksud saya, of course kita menilai proses kerja kita, tetapi pencapaian proses kerja kita itu sebenarnya dinilai oleh pelanggan. Sebab tu nanti ada maklum balas, borang dan sebagainya, ya, yang perlu ada feedback daripada mereka yang terlibat. Even masa kita buat penataran dan sebagainya, sebenarnya kita juga harus ada feedback kepada audiens kita supaya kita tahu, ya, di dalam organisasi. Sebab tu di dalam sebuah organisasi mereka menyediakan borang kepuasan bekerja dan sebagainya, kerana akhirnya PDCA ni dia akan balik melihat kepada secara big picture-nya, melihat balik pada pengurusan tertinggi. Pengurusan tertinggi tadi seperti yang kita tengok dalam 4 circle tadi tu, sebab akhirnya maklum balas ni akan mencerminkan mereka di peringkat pengurusan tertinggi, dan mereka perlu melihat baliklah proses-proses yang perlu tambah baik jika setelah maklum balas itu dianalisis. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita masuk kepada do, ya. Proses yang tadi tu kita planning tu yang melibatkan aspek-aspek tadi. Bila kita pergi ke pengurusan perkhidmatan ni, tentu menentukan keperluan pelanggan, kita tembak balik kepada pelanggan dan wujud komunikasi dengan pelanggan. Pelanggan kita PPD, ya, sekolah. Jadi cara kita berurusan dengan mereka, apa yang kita planning ni memberi, sebenarnya akan diikuti oleh di PPD dan memberi impak kepada kita punya pelanggan di sekolah. Seterusnya. Okey, seperti yang saya sebut tadi, ada yang kita kena skip tapi saya kena share juga. Sebab contohnya reka bentuk pembangunan proses. Yang ni saya dah sebut tadi, kita banyak arahan kita pada KPM, ya. Maknanya mereka dah tentukan, contohnya TS25, ya, begini. Kita hanya melaksanakan, dan seperti saya sebut tadi, kita boleh intervene berdasarkan intervensi di peringkat kita, ya, yang mana lebih sesuai dalam konteks. Tapi banyak perkara yang telah ditetapkanlah peraturan-peraturan di peringkat atas tu dalam kita melaksanakan do kita tu. Okey, Cik Faiz. Okey, apa dalam kita membuat satu perkara tu, ya, dalam kita melaksanakan apa-apa saja proses kita buat juga, of course kita perlu memenuhi keperluan spesifikasi tentukan dan perlu mendapat kelulusan disemak sebelum digunakan, ya. Borang ke proses yang do tu, ya. Sebenarnya dalam proses do ni paling banyak, ya, itu melibatkan dokumen dan sebagainya. So ini perlu keputusan dan sebagainya ini perlu disemak dan diluluskan oleh
pihak-pihak tertentu. Okay, Azrina, sorry, Faiz. Okey, sebenarnya saya dalam proses ni panjang kalau nak terangkan, tapi saya lebih spesifik supaya kita dapat melihat, dapat gambarannya saja apa sebenarnya proses dalam PDCA. Iaitu sekarang kita tengok check ni checking pengurusan analisis penambahbaikan. Now, saya ingat lagi semasa saya di Nazir, antara perkara yang kita dapati bila kita pergi pemeriksaan ialah kebanyakan organisasi tidak buat check and balance ya. Mereka tidak buat checking. Sebab checking ni sangat penting, sebab checking ni yang membolehkan kita melihat apa sebenar loophole yang berlaku antara proses tu ya. So setiap organisasi perlu memastikan kaedah sesuai untuk menilai muka kepuasan ni. Okey, ni hati pelanggan, berdasarkan kaji selidik, borang aduan dan sebagainya. Kalau di sekolah tu kita melihat macam ini dalam konteks pelanggan kita secara khusus, tapi kalau misalnya kalau dalam proses kerja kita juga perlu check ya, apa saja proses kerja yang kita lakukan berdasarkan laporan kita, berdasarkan maklum balas dan macam saya sebut tadi lah ya. Kalau selepas kita membuat satu proses kerja yang melibatkan orang luar, tentunya kita ada sepatutnya menyediakan borang dan sebagainya. Biasa ini kalau misalnya di jabatan mereka akan buat dia pada setiap, saya tak tahulah sekarang, saya tak pernah nampak setahun saya kat jabatan, mungkin saya tak terlibat secara langsung. Tapi dulu saya ingat lagi mereka akan ada je dalam meeting untuk membentangkan kepuasan hati pelanggan tu yang melibatkan PPD, yang melibatkan orang luar, mak bapak dan sebagainya. Dan bukan berdasarkan borang saja, tapi lebih penting apa yang ditulis ya. Macam kita kat unit sekolah jenis, kalau kita ada box kat luar tu, mungkin mereka yang berurusan dengan kita, mereka akan menulis sama ada kita membantu mereka memudahkan urusan mereka ataupun sebaliknya ya. Dan ini juga mainkan peranan dalam proses PDCA, iaitu C tu, check. Okay, seterusnya okey, bila kata audit dalam, biasa kita akan dapat melihat yang dilakukan oleh jabatan kepada sektor. Sepatutnya tidak juga ya. Patut dari unit sendiri juga kita boleh membuat audit dalam, sebab kita melihat proses kerja sebelum pihak luar yang berkepentingan melihat ya. Dengan membuat audit dalam, actually kita dapat melihat kekurangan dalam kita melaksanakan proses tu ya. Kerja buat yang kita planning daripada awal tu ya, supaya tidak tersasar. Dan macam kita sendiri manusia pun, kita kena buat audit dalaman kita, self reflections. Sebelum tidur biasanya kita akan buat self reflection, betul tak? Apa yang kita dah buat hari ni, apa yang kita dah buat pada diri kita, melibatkan orang sekeliling kita ya, organisasi kita. Dan biasanya kalau benda tu kita perlu buat tambah baik, kita perlu pakai. Dulu saya memang, biasa saya punya cara bekerja kadang-kadang, saya masa drive tu, masa saya balik memandu tu, otak saya mula memikir apa nak buat ya. Jadi boleh menyingkatkan masa saya bila di rumah, saya hanya put on paper sajalah apa yang saya catatkan, apa yang saya nak buat, planning saya. Itu, jadi kita harus audit ya diri kita. Dan dalam proses PDCA ni, audit dalaman ni penting untuk kita melihat pencapaian kita. Sebab tu kita ada macam short term and long term ya, supaya kita dapat tengok proses kita dalam menyelesaikan satu isu tu, seterusnya atau penambahbaikan. Okey, dalam kita membuat checking tu ya, sebab tu checking tu penting, kerana kita mungkin dalam proses tu kita pasti mengenal pasti proses-proses yang mungkin kita rasa tak melalui keperluan apabila kita guna atau kita hantar keluar ya. Biasa yang ini kalau kita tengok dalam MKSP ya, biasanya proses ni digunakan dalam MKSP kerana
setelah jabatan menghasilkan satu proses, ada yang kita rasa tidak perlu. Contohnya, saya bagi contoh, katakan kita perlu keluarkan surat dalam menyelesaikan penataran modul contohnya, kita kena selesaikan dalam 14 hari. Ataupun kita kena pastikan proses perpindahan guru selama 14 hari. Tetapi kita dapati ada dalam proses tu yang menyebabkan lambatnya, birokrasi. Contohnya kena bagi guru surat guru balas balik contohnya lah, so mungkin proses guru balas balik tu tidak perlu, mungkin kita hantar saja dan guru terus terima tempat mana yang mereka perlu. Jadi dalam kita di unit sekolah jenis khas juga, setiap unit tu ada cara yang berbeza untuk berhadapan dengan pelanggan. Macam Nadia dengan Genius, mungkin ada proses yang mungkin kita Nazia fikir boleh tambah baik dan tak perlu. Begitu dengan sekolah jenis khas, kita masih melihat, contohnya kita pergi kunjung bantu ke PPD, kita juga melihat proses-proses yang mungkin tidak perlu, borang tak perlu. Ini merupakan planning pada asal, memang pada asal katakan unit sekolah jenis khas dan planning untuk menghasilkan memendekkan proses kerja dalam menyantuni latar bimbingan misalnya kan, ada borang-borang yang tak perlu, so kita rasa tak perlu digunakan untuk proses ni, so kita boleh omit. Jadi kawan kat atas perkhidmatan yang tak melalui kepulauan ni, memang prosedur ni kita perlu tengok dan kita perlu wujudkan kerana ia sebenar akan membantu memudahkan proses. Saya banyak kali rasa macam bila kita buat plan, do, check and act ni, bila kita berjaya, sepatutnya kerja lebih mudah, kerja lebih lancar, kerana itu tujuannya pun. Bila melibatkan standard ni, kualiti ni, dia tak boleh menjadi lebih complicated, lebih banyak birokrasi, sebab kita telah melihat langkah-langkah ni lebih awal untuk mengurangkannya. Okey, seterusnya Encik Faiz. Okey, dalam check ni data ni, mengumpul, menganalisis data ni sangat penting. Data driven, mana-mana kita tengok organisasi yang berjaya, sekolah dan sebagainya, mereka ada data yang komprehensif. Mereka dapat melihat, bila kita ada data yang komprehensif, sebenarnya ia memberi kita big picture tentang apa yang kita nak tambah baik, apa isu yang sedang kita hadapi. Kerana kita sentiasa boleh bercakap, memberi pandangan sebagainya, tetapi apa saja yang kita nyatakan perlu disokong oleh data. Sebab dengan ada datanya, kita punya bukti ataupun kita punya pandangan lebih orang kata lebih boleh memberi kesan, kerana kita dapat membuat penambahan based on the data. Sebab tu di sekolah juga mereka gunakan head count. Head count is a very good data, dan kita dapat tengok sekolah yang dapat meningkatkan prestasi grade rata GP mereka biasanya menggunakan head count. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang kalau kita pergi buat penilaian dan sebagainya, sekolah yang data driven ni, mereka sentiasa dapat buat penambahan dengan baik. Macam sekolah amanah contohnya, saya boleh bagi antara, saya rasa elemen terpenting kejayaan, kunci kejayaan sekolah amanah adalah kerana mereka dapat mengurus pengurusan analisis dan pencapaian data ni dengan sangat baik. Okey, seterusnya Faiz. Okey, yang akhir sekali act. Okey. Bila kita kata act, kalau misalnya dalam 6P tu, kita macam kata act tu maksudnya laksana. Ya, tetapi ini prosesnya, dia ke hujung tu, maksudnya pelaksanaan ni sama ada kita kena ambil keputusan untuk melihat, kita dah tengok semua balik, sama ada kita dapati yang tadi proses-proses P, D, C ni
berkesan ke tak, ataupun ada ruang-ruang yang boleh tambah baik, sama ada app kita ni kita ingin laksana dalam peringkat lebih makro, ya, yang melibatkan lain-lain unit atau secara keseluruhan organisasi kita. Dan masa ini juga kita akan membuat penambahbaikan jika sepanjang proses kita punya planning tadi itu daripada tidak ada perkara-perkara yang kita boleh tambah baik. Bila proses ni, ya, kita dapati ada kekurangan, sebenarnya ia berbalik pada asas, the planning. Ya, the planning sangat penting. Ya, jadi bila sampai ke A ni ialah proses yang melibatkan kita untuk memikirkan penambahbaikan jika terdapat satu tu kurang berkesan. Seterusnya, okey, bila kita dapati kurang berkesan, itu berlakunya tindakan pembetulan. Saya ni cuba spesifikkan kepada konteks lebih kecil. Sebenarnya kalau kita tengok ni, dia punya proses PDCA saya sebut pada awal tadi, ia merupakan proses yang dilihat secara keseluruhan untuk disemak oleh sebuah standard kualiti bagi sebuah organisasi. So tentunya macam unit kita juga perlu ambil tindakan pembetulan, dan kita menghapuskan ketidakpatuhan tu maksudnya dalam proses kerja kita lah. Kalau misalnya ada proses kerja kita melambatkan dan menyukarkan, tidak memberi impak yang berkesan kepada PPD sekolah, jadi kita kena lihat dan buat tambah baik. Okay? Seterusnya, Faiz. Okey. Bila kita buat pembetulan, dia ada sebenarnya dalam proses tu dia boleh secara langsung boleh berlaku, ya. Lepas bila kita dalam proses kita buat penambahbaikan tu, kita tentu akan membuat pencegahan kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Ya. Kalau misalnya saya ambil dalam konteks kami di TS25, kami mungkin dari segi kita memberi penataran kepada sekolah, ya, kepada sekolah tentang modul-modul, mungkin penambahbaikan yang kita boleh lakukan ialah supaya proses penataran modul tu dibuat dalam konteks lebih kecil. Sekarang kita buat, kadang-kadang kita beri penataran besar, ya, tapi manakah kita kekurangan kepakaran di peringkat daerah untuk menerangkan secara langsung macam ni D5. Jadi Faiz yang terangkan. Jadi kalau mungkin penambahbaikan, insya-Allah kita bersama-sama akan train SIP supaya lebih, dan SIC lebih menguasai bagaimana proses D5 ni. Jadi kita penambahbaikan kita buat penataran dalam kelompok lebih kecil, dan pencegahan yang kita ambil kat situ ialah kita tidak buat secara mass lain kali. Itu pencegahan. Okay. So seterusnya, Faiz. Okay. Jadi pada awal kita tengok, macam saya sebut beberapa kali, saya ulang, iaitu proses ni merupakan proses berterusan. Kalau apa-apa saja berlaku, ya, PDCA ini merupakan satu proses yang sangat baik kerana ia merupakan proses yang berterusan dan melibatkan komitmen semua orang dan melibatkan kerjasama, dan yang paling penting melibatkan komitmen pengurusan tinggi lah. Itu paling penting, ya, supaya apa saja yang kita buat daripada proses awal planning ni, sebab tu kat sini saya letak point to ponder by Benjamin Franklin, ya. If we fail to plan, we plan to fail. Maksudnya planning sangat-sangat penting. Dari awal duduk, kita kena plan betul-betul, ya. Saya rasa bukan saja melibatkan tugas kerja kita dalam hidup pun, ya, kita punya financial planning, kita punya apa-apa saja planning lah. Kalau kita nak pergi travel pun kita planning, ya. Kalau kita nak buat
kek pun saya rasa nak masak pun kita betul-betul plan supaya apa yang perlu ada. Ya, jadi planning itu sangat-sangat penting kerana dengan planning yang baik sebenarnya ia secara tidak langsung akan memberi impak kepada proses-proses yang seterusnya kerana kita telah melihat semua elemen yang perlu bagi menghasilkan satu planning yang baik. Now, saya share sikit ya yang saya dah tengok. Apa, kelebihan kepada PDCA ni memang banyak macam saya sebut tadi ya. Ia merupakan satu proses yang berterusan, ia satu proses yang sangat sistematik sebab dia pergi daripada satu step ke satu step. Kedua, ia membolehkan setiap individu personel dalam sebuah organisasi itu memainkan peranan bertanggungjawab ya terhadap proses kerja tu, dan ia juga menyebabkan setiap orang berfikir secara kreatif dan kritis untuk menghasilkan satu planning yang bagus. Dan banyak lagi lah dia punya kebaikan, tetapi dalam masa sama dia ada beberapa kekurangan yang saya baca dan lihat, iaitu pandangan saya kekurangan ni lah itu masa pelaksanaan tu ya. Ia perlu mengikut proses yang kronologi yang betul, dan dia agak panjang jika dalam proses to the end tu sampai ke act kita dapati ia tidak begitu berkesan. Kita kena ulang balik from the very beginning. Ya, sebab tu the planning diletak awal paling penting, dan to the end tu dia planning balik. Dia maksud dia melihat penambahbaikan tu semua tu, pencegahan tu untuk memastikan lain kali yang A tu betul-betul dirancang dengan baik. Seterusnya, memerlukan pasukan kerja yang saling memahami. Jika dalam proses PDCA ni antara personal ni yang ambil mudah dan tidak faham proses tu, ia akan merencatkan sebab proses ni. Sebab PDCA ni bukan tentang kita saja, bukan kita buat satu ya. Ia melibatkan orang keliling kita. So dia satu proses macam connecting the dot. Yeah, so everybody need to contribute dan kerjasama. Dan akhir sekali, kekurangannya ialah jika mereka yang terlibat hanya berfikir secara mediocre, iaitu cara pemikiran kita ni pun ada peringkat-peringkatnya. Kalau kita berfikir secara mediocre, jadi hasil yang kita hasilkan juga sederhana. Ya? Jadi saya rasa ini merupakan perkongsian dari perspektif saya. Ya? Sebab saya boleh menceritakan PDCA ini dalam konteks quality tu dengan lebih banyak contoh lah. Kalau kita buat quality sebab kita pergi buat penilaian, tetapi nak sesuai dalam konteks kita, seperti yang saya sebut dari awal, kita lihat proses kita yang paling penting memudahkan pelanggan kita. Itu merupakan kita punya matlamat. Jadi itu saja. Jadi dan tuan-tuan dan puan bolehlah membaca untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut, sama macam dia lebih sama macam prinsip Kaizen saya sebut tadi. Ya. Jadi terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Megat Ahmad Faisal bin Megat Ahmad Zulkifli. Hello. Okay, Megat Ahmad Zulkifli di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan. Okay, dapatlah saya simpulkan di sini. Okay, mengenai apa yang telah disampaikan oleh Encik Megat Ahmad Faisal tadi, yang mana PDCA ni sangat penting dalam kita melaksanakan sesuatu proses kerja. PDCA ni dia juga sama konsepnya dengan 6P seperti mana yang telah diterangkan oleh Encik Megat. Dan PDCA juga melibatkan input dan output proses serta mengambil kira kepada keperluan pelanggan, yang mana pada akhir PDCA itu membawa kepada kepuasan hati pelanggan.
Okey, PDCA ni prosesnya melibatkan pengurusan sumber manusia, penghasilan, D, penghasilan perkhidmatan, C, pengurusan analisis dan pencapaian, dan akhir sekali A, pengurusan penambahbaikan pembetulan dan pencegahan. Oleh itu, ayolah kita cuba mengamalkan PDCA dalam tugasan kita seharian. Okey. Majlis diteruskan dengan menjemput Encik Syahir Rizwan bin Musa untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dengan itu, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis Puan Azlina yang dihormati Puan Syahrizah KPK USJK, Cik Mekat, Muhammad Faisal KPP USJK dan juga rakan-rakan USJK yang saya hormati sekalian. Baiklah, terima kasih sekali lagi dapat kita bertemu kembali untuk sesi PLC. Untuk kali ini, pagi ini saya cuba untuk menerangkan tentang Ishikawa diagram dan juga Pareto principle. Baiklah, tak keluar lagi ya. Dah keluar ke belum paparan? Belum. Belum keluar. Sembang-sembanglah dulu Syahir. Lambat ni nak keluar tu. Bila masa time Syahir ambil dah. Hai semua. Wan dah masuk. Dah. Okey dah tadi. Habis dah. Okey, tak habis lagi Puan. Belum habis lagi. Lah. Okey. Okey. Alright. Okey, baik. Kan. Okey, baiklah. Untuk pagi ini saya akan membuat perkongsian ilmu berdasarkan pengetahuan sedia ada saya melalui pembacaan dan juga penerangan yang saya dapat semasa berbengkel. Okey, jadi tidaklah saya anggap saya ni menerangkan secara detail. Ianya secara umum dan asas sahaja tentang apa itu Ishikawa diagram dan apa itu Pareto berdasarkan pemahaman saya. Okey, baiklah. Sebelum itu, untuk tatapan semua, tahukah anda apakah ini? Siapa dia? Ikan Okey. paus dengan jerung. Ikan paus dan jerung. Okey, kedua-duanya adalah ikan. Tapi mana satu yang mamalia? Ikan paus. Ikan paus. Dua-dua. Okey. Dua-dua? Okey. Ikan paus mamalia. Okey. Bagaimana kita tahu ikan paus itu adalah mamalia? Selalunya berdasarkan ciri-ciri yang kita tahu pada haiwan itu sendiri. Contohnya, kita tahu ikan paus ini akan bernafas melalui paru-paru, melalui jerung, tetapi jerung melalui insang. Itu yang membezakan ikan dan juga ikan paus yang adalah seekor mamalia. Okey, ikan mamalia. Selain daripada kalau kita sendiri tak tahu macam mana nak tahu ikan itu ialah mamalia, senang saja. Kita lihat pada ekornya sahaja, iaitu dengan cara renangan. Okey, cara renangan dia. Kalau ikan mamalia, dia akan menggerakkan ekornya ke atas dan ke bawah. Manakala ikan akan menggerakkan ekornya ke kanan dan ke kiri. So, kalau kita nampak ikan yang berenang ke kanan ke kiri, ekornya ia dah bukanlah mamalia. Tapi kalau ekornya digerakkan, cara renangannya, ekornya digerak atas ke bawah, ianya adalah mamalia. Contoh, cerita mitos ikan duyung. Ikan duyung kan berenang atas ke bawah. Begitu juga dengan manusia. Manusia kalau kita berenang pun, kalau kita berenang ala-ala ikan, mesti kita gerakkan kaki kita ke atas dan ke bawah, tidak ke kiri atau ke kanan. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan oleh struktur tulang belakang kita ataupun struktur tulang belakang ikan paus secara automatiknya. Tak percaya, terjunlah kolam, cubalah kita berenang gerak kaki kita ke kanan dan ke kiri. Memang susah dan sakit tulang belakang. Okay? So, relate-nya ialah kepada tulang ikan Ishikawa. So, kita ambil tulang belakang itu, kita jadikan satu diagram
tulang ikan Ishikawa. Baiklah. Tulang ikan Ishikawa ini ianya merupakan salah satu alat pengurusan ataupun dipanggil management tools. Kita ada alat berfikir. Contohnya thinking tools, iaitu seperti iThink, seperti Minda, kita ada sesi sumbang saran. Itu adalah salah satu thinking tools, alat berfikir. Manakala Ishikawa diagram dan juga nanti Pareto, dia merupakan alat pengurusan. Yang digunakan untuk kita kesan isu, kita kesan masalah, kita kesan sebab yang timbul dalam sesuatu organisasi. Dan juga management tools ini ataupun alat pengurusan ini digunakan untuk membuat keputusan ataupun membuat penambahbaikan terhadap isu-isu atau masalah yang timbul. Ini dia. Ishikawa diagram ataupun tulang ikan Ishikawa fishbone. Ishikawa fishbone ini diasaskan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, yang dilahirkan pada Julai 13, 1915 dan kemudian ianya meninggal dunia pada tahun 16 April 1989 dan pada usia 73 tahun. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah salah satu cetusan idea oleh Ishikawa ini untuk menyelesaikan ataupun mencari isu yang timbul ataupun sebab dan akibat dalam sesuatu masalah. Lambat. So Dr. Kaoru Ishikawa ini merupakan seorang jurutera dan dia merupakan perangka kualiti QS, Quality Surveyor dari negara Jepun. Tulang ikan Ishikawa ini juga dikenali sebagai analisis kesan dan akibat. Ianya digunakan untuk membuat keputusan secara kualitatif, iaitu berdasarkan pengalaman dan perbincangan. Bermakna kat sini sekiranya ada sesuatu masalah yang timbul, maknanya ketua dan juga subcoordinates akan bertemu dan berbincang, mencari punca, mencari kesan yang mengakibatkan sesuatu perkara itu berlaku. Ianya mengenal pasti masalah, sebab-sebab yang membawa kepada masalah dan menentukan punca sebenar berlakunya masalah. Analisis dibuat dari kiri ke kanan. Tapi saya tak sure lah sekarang ni boleh buat kanan ke kiri. Saya tak sure. Nampaknya mesti kepala dia belah kanan, ekor dia belah kiri. Rasa boleh je kot kiri ke kanan. Akibat adalah tajuk kepada masalah dan sebab. Yang saya merahkan itu ialah yang diperkenalkan awal. Kalau perasan tadi pada diagram awal tadi yang di-create oleh Ishikawa ini ialah disebabkan oleh faktor manusia, faktor bahan dan atau alat, mesin, kaedah dan prosedur. Tetapi apabila kita makin lama makin berkembang, kita boleh menambah dari segi keutamaan, dari segi produk, sebab disebabkan oleh polisi, oleh program, oleh persekitaran dan oleh pengukuran ataupun penilaian yang dibuat. Ini contoh dia. Sebentar. Yang A itu adalah kita ada, ianya boleh dilukis secara ringkas seperti ini. Adanya masalah, ada penyebab utama. Kemudian apabila keluar di bahagian atas, penyebab utama tadi yang ada 4 tadi, disebabkan oleh manusia ke, oleh bahan ke, ataupun disebabkan oleh persekitaran, kita boleh nyatakan di situ. Ini secara yang A ini adalah secara ringkas sangat. Mudah. Dan sub penyebab itu apakah yang menyebabkan kepada penyebab utama. Bila bahagian B more kompleks. Maknanya daripada sub penyebab tu boleh keluarkan lagi. Penyebab level 1, penyebab level 2, peringkat pertama dan peringkat kedua. Maknanya lebih detail perbincangan ataupun mencari penyebab kepada masalah yang timbul itu. So selalunya di sekolah kita banyak gunakan A lah, lebih mudah. Tapi kalau dapat B lebih bagus. Yang C lebih lagi kompleks. Kat sini kalau kita lihat dia punya masalah disebabkan oleh burger dia kurang kualiti. Apa sebabnya? Dinyatakan sini adalah material, bahan. Kita tengok sebagai satu contoh. Maknanya bahan mentah dia tak fresh. Bahan mentah dia tidak berkualiti, menyebabkan burgernya pun tidak sedap. Dan juga tentang packaging, pembungkusan yang tidak hygienik.
yang tidak bersih menyebabkan burger itu tidak berkualiti. Kemudian daripada personnel mishandling, pekerjanya dari segi pengurusan pekerja, cara method, resepinya mungkin menyebabkan burger itu tidak sedap. Dari segi mesin, tentang perstoran, perstoran dan juga alat memasak menyebabkan burger yang dihasilkan tidak berkualiti dan tidak bagus. Ini adalah salah satu contoh fishbone diagram untuk kita mencari apa puncanya sebabnya burger tu tak sedap. Ini lagi complicated. Dia pecahkan daripada satu sub orang kata penyebab level pertama, dia detailkan lagi. Yang ini disebabkan oleh permohonan yang lewat untuk diuruskan. Application processing was behind schedule. Proses permohonan yang lewat. So disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh management, disebabkan oleh method, proses dan juga disebabkan oleh manusia. So kat sini dia boleh lihatlah secara detail bagaimana nak menggunakan tulang ikan Ishikawa ni untuk kita mencari sebab berlakunya masalah utama tadi. So daripada A sampai ke D lebih mudah hingga ke yang lebih kompleks. Kita ambil contoh. Saya ambil contoh yang sekarang yang berlaku. Kita lihat daripada TS25 lah. Pengetua guru besar kurang faham dengan modul latihan TS25. So kita boleh nyata kat sini. Dari segi aspek manusia, kita boleh nyatakan, saya rasa aspek manusia disebabkan oleh SIP atau SSC yang baru. Itu salah satu penyebab yang menyebabkan kurang faham. Mungkin bahan dan alat disebabkan oleh internet. Disebabkan masalah capaian. Itu adalah satu sebab juga. Kaedah. Kaedah yang dijalankan secara dalam talian menyebabkan mereka bosan dan mereka sukar nak faham memandangkan usia PGB ni semuanya PGB yang senior, jadi tidak boleh terlalu lama di depan laptop menyebabkan mereka berasa bosan. Mesin, persekitaran dan juga pengukuran, penilaian ataupun kerja-kerja tugasan yang diberikan dalam modul tersebut. Dekat sini baru kita dapat bahawa sebab-sebab ini menyebabkan kesan kepada PGB tak faham tentang modul TS25. So, gunanya tulang ikan Ishikawa ni ialah kita nak mencari sebab kenapa berlakunya kesan tersebut. Ini adalah salah satu management tools untuk cause and effect. So bolehlah diterapkan untuk di sekolah lah ataupun di pengurusan di pejabat kita pun boleh juga. Untuk memudahkan pengurusan kita. Ada apa-apa soalan? Saya rasa saya straightforward saja, mudah untuk tulang ikan ini. Kita hanya nak minta tolong untuk pengukuran tu, apa maksud pengukuran tu? Pengukuran dari segi kita nak evaluate dia, penilaian. Sebab benda ni ialah kita boleh ubah. Kalau ikutkan awal Ishikawa, dia bagi manusia bahan, kaedah, mesin dan mesin. Dia bagi 4 je. Yang kita ni kita boleh tambah sebab orang nak tambah baru. Kita boleh tambah untuk disebabkan oleh persekitaran, kita boleh tambah oleh sebabkan pengukuran. Dia bukan mesti pengukuran, tidak. Kita boleh tambah. Macam tadi kan saya letak kat awal program, mungkin sebabkan program ini, program dia terlalu pendek, jangka masa contoh. Kita boleh tambah. Kalau ikutkan Ishikawa yang awal tu dia bagi 4 je. Kaedah, bahan, manusia dan mesin. Ini kita tambah. Pengukuran mungkin saya anggap pengukuran dari segi pengukuran dan penilaian pada task dalam ni. Menyebabkan dia tak faham. Mungkin terlalu kompleks. Mungkin terlalu sukar. Sebab dalam modul ni ada pengukuran dan penilaian dalam tu. Ada tools dan juga tugasan. Maknanya kalau kesimpulannya maknanya kalau kita buang pengukuran tu pun tak apalah kan? Tak apa. Itu tak apa. Dia selalunya 4 je yang paling main, yang asal yang 4. Kaedah, bahan, manusia dengan mesin. Persekitaran tu pun tak ada pun tak apa. Tulang ikan. So kalau lagi banyak faktor kita tu, dia makin panjang lagi ikan tu. Okay, thank you. Okay, jelas ya. Okay, kalau tak ada apa saya nak teruskan. Saya rasa itu untuk tulang ikan Ishikawa. Okay, kita tengok gambar yang sebelum saya terangkan ni. Okay, antara A dan B, tentu ramai telah biasa menggoreng ikan kan di rumah. So manakah satu cara gorengan yang betul? Yang dapat mencepatkan teka-teki. Kita buat teka-teki. Kita santai-santai pagi ni.
Antara dengan A dengan B, mana cepat gorengnya, hasil gorengan? A. Yang A. B tu sepatut guna air fryer. Dua-dua betul tapi lebih cepat A. Lebih cepat A. Okey, sebenarnya gaya kita anggap yang B pun gorengan minyak lah macam tu. Saya cari gambar tak jumpa. Okey, ikutkan gaya gorengan yang paling cepat ialah B. Sebab kalau A, kepala bertemu kepala, ikan ni menyembang. So lambatlah masak. Kurang ajar. So kalau B, kepala bertemu ekor dia tak menyembang. So cepat sikit masak ikan tu. Okey, tu teka-teki Okey, gurau-gurau saja. betul. Tak apa. Ada kaitan rupanya. Ada kaitan. B tu ekor bertemu ekor, dia mengulur pula, dia mengikut ke belakang. Tapi dia tak menyembang. Kalau A tu dia menyembang. Tu yang lambat Tapi sikit dia masak. itu menyembang kepala jauh, tak mulut ke mulut. Lagi So, lambat. So kalau tak nak lagi cepat, goreng sekor-sekor walaupun kuali besar. Okey, gurau-gurau. Kalau mokcik kena goreng macam A tu, baru ikan dia cantik keluar nanti. Minyak cantik. Itu mokcik lah. Tapi lambat puan sebab dia menyembang dua, kepala bertemu kepala. Okey. Saya teruskan. Mesti ramai pernah melihat ini. Teringat Pepero, teringat Langkawi. Pulau bebas cukai pasti akan memborong Pepero ini. Okey, macam-macam flavor bolehlah kita dapati. So apabila kita teringat Pepero, kita akan teringatlah. Kalau kita ingat Pepero, kita ingat Pareto. Hampir sama. Okey, Pepero kita makan, Pareto ialah satu prinsip. Okey, apa itu Pareto? Okey. Pareto diasaskan oleh Vilfredo Federico Damanso Pareto. Panjang, tapi dia panggil Vilfredo Pareto sahaja. Ianya mengasaskan konsep ataupun analisis 80-20. Dilahirkan pada 15 Julai 1848 dan meninggal pada umur 75 tahun pada 19 Ogos 1923. Okey, aku orangnya. So Cik Megat jangan berjanggut nanti jadi Pareto. Okay, siapakah dia Vilfredo Pareto ini? Dia merupakan seorang ahli ekonomi, jurutera, ahli sosiologi, ahli sains politik sekaligus ahli falsafah yang berasal daripada Itali. Okay. Disebabkan bidang sosiologi, Pareto terkenal dengan teori interaksi elit dalam masyarakat. Okay. Dalam bidang ekonomi pula, dia menekankan analisis ekonomi melalui pendekatan matematik. Okay. Pendekatan ini banyak digunakanlah dalam bidang ekonomi dan juga bidang teknikal. Okay. Apa dia analisis Pareto ini? Analisis Pareto ini ialah teknik statistik dalam kita nak membuat keputusan yang digunakan untuk memilih pemilihan bilangan tugas yang terhad untuk menghasilkan kesan keseluruhan yang ketara. Okay. Prinsip Pareto ni dikenali sebagai peraturan 80-20 di mana kita hanya melakukan 20% kerja sahaja dan akan menjana manfaat ataupun hasil yang kerja keseluruhan dalam 80% itu. Okey, maksudnya kat sini kita kena fokus 20% sahaja isu yang timbul, kita selesaikan isu yang timbul 20%, secara automatik nanti 80% yang lain tu dia akan terselesai dengan cara secara automatik disebabkan kita selesaikan yang 20% itu. Tapi macam mana kita nak tahu mana satu faktor apa yang kita nak, macam mana kita nak buat penyusunan isu-isu tersebut, isu yang timbul tu, macam mana kita nak dapatkan, kita nak tahu ini adalah yang 80, ini adalah yang 20. Okey. Okey, ini yang dibentangkan oleh Puan Nadia dalam tajuk buku Mari Makan Katak itu. Okey, sama. Okey, mana kat sini dengan ada usaha 20%, dia akan memberi efek atau result kepada 80% kepada keseluruhan masalah yang timbul. Okey, usaha kita mana kita kat sini perlu usahakan yang 20%, isu yang 20% itu sahaja. Okey. Jadi nanti dia akan menghasilkan secara automatik, hasilnya akan terselesai yang selebihnya secara automatik. Mengapa 80-20 tak 50-50? Okey. Kalau dia buat 50-50, organisasi akan mendapat lebih banyak lagi masalah dan juga mustahil untuk kita selesaikan semua masalah yang timbul.
Okey, dengan menggunakan analisis Pareto ni, kita andaikan kita akan menyelesaikan 20 isu utama, 20% isu utama, secara automatik 80 isu yang lain akan selesai. Okey, bagaimana cara dia? Okey, contohnya pertama sekali kita kena pasti masalah yang ada. Kita senaraikan, maknanya melalui sumbangsaran ataupun melalui soal selidik. Okey, kita buat satu soal selidik, kita dapatkan masalah-masalah yang timbul. So, kemudian kita kena pasti isu utama setiap masalah yang timbul tersebut. Daripada situ, kita akan lihat data kekerapan. Maknanya kalau kita hantar soal selidik, kita lihat, katalah dalam 100 orang murid, berapa yang mengatakan sekian-sekian faktor tersebut. Okey, itu kita dapatkan data kekerapan F tu, frekuensi tu. Okey, dari segi bilangan aduan ke, maklum balas ke, item dan barangan. Ikutkan Pareto ni sesuai untuk diperkenalkan dulu untuk syarikat-syarikat. Okey, untuk untuk ekonomi, okey, lebih kepada itu. So diwujudkan pada waktu itulah. Okey, tetapi macam mana pula kita nak apply kan analisis Pareto ini dalam pengurusan pendidikan? Okey, saya ambil salah satu contoh di sini. Okey, satu sesi sumbangsaran telah dijalankan untuk melihat kenapa sekolah XX ini punca pencapaiannya terlalu rendah ataupun tahap pencapaian selalu adalah sederhana. Jadi setelah dibuat mungkin soal selidik, okey, didapati ini dapatan yang diperoleh. Okey, bilangan itu ialah bilangan murid yang memberi respon. Disebabkan oleh semangat murid inilah yang menyebabkan tahap pencapaian di sekolah X ini adalah sederhana. Okey, ini adalah punca-punca dia, pemboleh ubah atau sebab yang menyumbang. Bilangan itu ialah frekuensi kekerapan. Kekerapan itu adalah sama ada murid ke, bilangan aduan. So yang ini mungkin adalah responden. Okey, kita peratuskan jumlah tersebut. Okey, kita ada 1 hingga 11. Bagaimana kita nak tahu yang mana satu yang kita nak selesaikan? Adakah kita kena selesaikan ke 11 masalah ini? Okey, tapi dengan menggunakan Pareto, kita tak perlu selesaikan semua. Kita hanya perlu selesaikan 20% sahaja daripada 11 item ini. Okey, ataupun keseluruhan masalah ini. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Pertama, kita susun. Okey, susun peratusan mana yang paling tinggi, kekerapan mana yang paling tinggi. Okey, berdasarkan frekuensi, iaitu bilangan itu tadi. Okey, kita susun. Okey, yang pertama tadi semangat murid 82 responden. Keyakinan belajar 76 sampailah keselamatan murid iaitu 5. Okey, murid rasa dia tak selamat pergi sekolah sebab tu dia tak nak pergi sekolah dan menyebabkan peratus turun, contoh. Okey, kita peratuskan. Kemudian selepas kita buat peratusan, okey, peratusan kekerapan, kita kena buat peratusan kumulatif. Okey, peratusan kumulatif kita baca lebih lah sebab dia ni lebih kepada frekuensi. Okey, untuk kita dapatkan ni kena lebih kepada mode median tu. Okey, so kita dapatkan peratus kumulatif iaitu 17 campur dengan 16.17. Campur dia akan dapat 100 balik. Okey, ini yang data yang kita nak buat nak gunakan nanti. So bagaimana kita nak tahu 20% daripada 11 ni yang mana kita nak fokus untuk kita selesaikan dulu. Keutamaan itu diberikan. Okey, selepas sudah kita buat tu, kita buat macam ni lah. Kita buat graf. Okey, plot graf. Graf palang. Okey, yang bar yang berjalur tu tadi itulah yang yang kekerapan tu tadi. Okey. Yang bilangan tadi tu 82, okey, 76. Okey, yang menggaris melengkung itu adalah kumulatif. Okey, yang bergaris melengkung tu tadi adalah peratus kumulatif kat situ. So kita plotkan dia. Okey. So ini adalah merupakan data hipotetika menunjukkan kekerapan relatif sebab pencapaian sekolah sederhana. Okey. So bila kita dapat graf palang ni, graf bar ni, graf palang, sorry. Okey, so kita plot dan kita plotkan graf peratus kumulatif. Kemudian kita buat satu garis paksi daripada peratus 80 ni ke kanan dan ke bawah. So mana yang kita nak ambil faktornya? Ialah faktor yang penting ialah di sebelah kiri. Maknanya di sebelah luar, sebelah kiri tu. Iaitu semangat murid sampailah ke motivasi murid. Maknanya itulah perkara yang kita kena buat intervensi.
kita kena fokuskan dulu. Selesai daripada semangat murid tu, kita dah buat program ke apa sampai motivasi murid, automatik empati guru, keberkesanan guru, tingkah laku murid, distress murid, keselamatan, dia akan secara automatik selesai, hilang. Sebabkan kita fokus yang 20% itu tadi. Okey, itu yang dikatakan 20-80. So kita fokuskan yang 20 tu, yang di luar. Yang 80 tu tak payah fokus sebab dia lebih besar, dia kurang penting. So kita ambil yang sebelah kiri, yang di luar tu, yang sedikit. Okey, so yang 20% tu lah kita kena fokus. So semangat murid, so apa intervensi dia? Kita buat, mungkin contoh sekolah akan buat intervensi, camp motivasi ke, okey, keyakinan belajar tu hampir sama. Okey, buat camp motivasi. So bila dia tackle dua perkara ni, automatik yang bawah-bawah yang 80% tu semua akan automatik akan akan hilang. Contoh dia akan relate juga, semangat murid, keyakinan belajar, automatik keselamatan murid, distress murid pun akan hilang sebab dibantu oleh tadi dengan semangat murid dan keyakinan belajar tadi. Okey, automatik akan selesai. Hubungan dengan rakan sebaya, bila kita fokuskan mungkin buat program PRS, pasal keselamatan murid mungkin ada bully, akan hilang lah. Sebab disebabkan kita dah buat hubungan program atau intervensi dengan rakan sebaya tadi. Okey, itu yang dikatakan 20-80. So mana kat sini kita kena fokuskan yang 80. Hasil daripada yang 80 tu dia akan memberi kepada efek kepada yang 80 tadi. So jangan fokus yang banyak, kita fokus yang sikit. Tapi macam mana kita nak pilih yang 20% tu, yang tadilah kita ikut step tadi. Pertamanya kita kena senaraikan masalah, kumpul dulu masalah yang ada, rankingkan mana yang besar, yang penyumbang yang paling besar hingga yang kecil. Kita buat graf palang, kita buat peratusan kumulatif dan kita gariskan yang 80 ke bawah ini. So kita dah tahu, yang inilah faktor yang saya kena selesaikan dulu. So benda ini analisis Pareto ni boleh dibuat di sekolah. Okay, lebih mudah. Okay, so jadi mungkin pentadbir akan tahu, aku kena selesaikan perkara inilah. So yang lain-lain yang kadang-kadang mungkin dia kata, dia buat yang benda lain, sedangkan benda lain tu penyumbang yang paling kecil. Sebenarnya penyumbang paling besar dia yang semangat murid tu, yang dia patut kena buat intervensi, tapi dia salah buat intervensi. Itu yang orang kata bagi ubat yang salah, bagi ubat yang salah kepada masalah kesihatan yang lain. Ubat yang salah, jadi tak betul lah. Jadi masih lebih tambah sakit lah sekolah tu. Sebab dia bagi ubat yang salah, intervensi yang tak betul. Sebab dia tak faham apa isu yang perlu diselesaikan dahulu. Okey. Itu tadi Itu tadi contoh menggunakan sampel kekerapan relatif yang berkaitan dengan iklim sekolah. Okey, di mana usaha-usaha di mana kita lihat 20% daripada kecerdasan kita disebabkan oleh 80 daripada masalah, dan usaha-usaha itu perlu ditumpukan. Memberi tumpuan kepada 20% perkara tersebut yang awal tadi. Okey, makanya secara automatik yang 80 akan secara automatik akan hilang, akan diselesaikan. Okay, 20% menghasilkan 80% daripada keputusan kita. So itu pentingnya Pareto. Kita di sini cabaran dia ialah pengetua guru besar kena tahu bagaimana dia nak dapatkan root cause dia. Orang kata isu yang betul-betul core, baru dia boleh jawab, baru boleh dia tahu apa dia punya penyebab dia. Selalunya PGB yang mahir-mahir lah. Yang kurang mahir dia buat yang surface je. Isu dia surface. Sebenarnya itu bukan isu dia. So isu dia tidak mendalam. Dia tak dapat in-depthkan lagi dia punya masalah. Okey. Saya rasa itu saja kot. Okey, saya rasa itu saja. Ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan? Okey, kalau tak ada, sebelum saya akhiri, kita banyak pada binatang je lah. Tadi pun dah ikan ni, kita tengok pada inilah. Okey, so sebelum saya akhiri, kita lihat rekan Minda, mungkin berat di. Okey, kuda belang berjalur hitam atau berjalur putih? Zirafah berjalur putih atau bertumpuk perang? So macam mana kita nak tahu? Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan? Itu pigmentasi dia. Okey, tak apalah, bagi yang lain jawab. Dia tak pakai whitening cream, that's why dia tu.
Okey, kuda belang berjalur hitam atau berjalur putih, zirafah berjalur putih atau bertumpuk perang. So untuk kita tahu secara umumlah tentang haiwan-haiwan berjalur dan bertumpuk ni senang saja kita hanya melihat di bawah perut dia sahaja. Itulah warna asal ataupun warna kulit dia. So kalau kita lihat kuda belang itu perut di bawahnya ialah putih, makanya sebenarnya kuda inilah berwarna putih dan hitam itulah belangnya. Dan zirafah kita lihat tumpuk di bawahnya adalah berwarna putih yang light brown. Okay, so maknanya zirafat ialah bertumpuk perang sebab jalur dia tidak berjalur. Sebab warna badan dia ialah warna light brown tu, warna putih tersebut. So kalau kita nak lihat haiwan yang bertumpuk ini atau berjalur, kita lihat saja di bawah perutnya. So kat rumah jangan tengok perut sendiri pula. Tengok tangan dah tahulah warna kulit kita warna apa. Jangan besar, tengok Ustaz, nanti ya. bawah perut saya warna apa. Tak payah tengok kulit tangan cukup. Okey, itu saja dari saya. So yang saya maklumkan awal tadi, ini adalah pemahaman saya berdasarkan pengetahuan sedia ada saya tentang Ishikawa dan juga tentang Pareto. So sekiranya mungkin pembentangan saya tadi ada salah, ada dan silap, boleh maklumkan saya untuk saya membuat pembetulan fakta tentang saya yang saya belajar, dan juga bolehlah buat pembacaan yang lebih mendalam dan dapatkan maklumat-maklumat pembacaan yang lebih lanjut lah. Saya pun baca juga, buka-buka balik untuk refresh balik tentang Pareto. Sebab belajar Pareto ni pun waktu MPQL 2016. Okay, mungkin adalah lebih baru, ada lagi yang fakta-fakta baru tentang Pareto dan Ishikawa. Okay, sekali lagi itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruknya datang dari saya. Maaf sekiranya ada kekurangan semasa saya memberi penerangan. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan jika ada kesalahan, maklumlah kepada saya fakta-fakta atau info tu, supaya saya pun akan orang kata renew balik ilmu yang saya perolehi sebelum ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Syahir Rizwan bin Musa di atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan. Okey, dapatlah saya rumuskan di sini. Okey, mengenai apa yang telah disampaikan oleh Encik Syahir. Okey, yang pertamanya mengenai Ishikawa diagram. Okey, yang mana Ishikawa diagram ni merupakan alat pengurusan, management tools, yang mana ia dapat mengesan isu, masalah, sebab yang timbul dalam sesuatu organisasi. Okay. Ishikawa ni juga kita boleh kenali sebagai analisis, kesan dan juga akibat. Okay. Yang mana Ishikawa ni merupakan alat untuk membuat keputusan secara kualitatif berdasarkan pengalaman, perbincangan dan sebagainya. Okey. Yang mana Ishikawa ni ada 3 model. Okey, 3 model. Model yang A tu lebih mudah, manakala model B dia lebih detail kerana dia melibatkan sub penyebab yang boleh mengeluarkan lagi sub penyebab yang lain. Okey. Model C dia lebih kompleks sikit. Okey. Secara asasnya model Ishikawa ni secara ringkasnya dia hanya melibatkan 4 sahaja, iaitu bahan ataupun alat, kaedah, manusia dan mesin. Tetapi kita boleh tambah lagi dengan kita meletakkan persekitaran dan pengukuran. Okay. Yang kedua mengenai Pareto Principle. Okay. Dia merupakan satu prinsip yang mana dalam prinsip analisis Pareto ni dia menekankan 80-20%. Okay. Yang mana menyelesaikan isu yang timbul secara 20% dan secara automatik terselesai yang 80% pula. Pareto ni juga dia sebenarnya diaplikasikan kepada syarikat
syarikat dalam bidang ekonomi, tetapi kita boleh guna untuk pengurusan pendidikan. Okey. Untuk pengurusan pendidikan. Okey. Secara kesimpulannya, okey, setiap isu dan masalah akan dapat diselesaikan sekiranya kita menyeraraikan punca dan kesan isu tersebut. Jadinya kita cuba menggunakan kaedah yang telah dikongsikan oleh Encik Syahir untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Okey, semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Okey, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Okey, kepada rakan-rakan, bolehlah mengemukakan pertanyaan kepada kedua-dua tuan penceramah. Okey, saya bagi masa kepada ni rakan-rakan yang ada persoalan. Kita Setakat ni belum ada persoalan lah. Okey. Hadirin yang dihormati, nampaknya kita sudah berada di penghujung majlis. Tamatlah sudah slot perkongsian ilmu untuk kali ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam perkongsian ilmu ini. Okey. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggal di sini. Okay. Bunga dakap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis